أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. سبحان
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khair falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah.
Satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Kata dia, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alayka rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Hadis hasan lagi sahih. Satu hadis daripada Abdullah bin Abbas katanya, adalah aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Satu hari Abdullah bin Abbas naik unta bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Hai budak, ya ghulam, hai budak, inni uallimuka kalimatin." Bahawasanya aku akan mengajarkan kamu beberapa perkara, beberapa kalimah. Ihfazillah yahfazka, peliharalah kamu akan Allah, nescaya Allah akan memelihara kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, maka apabila engkau meminta, maka mintalah kamu kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan daripada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seluruh umat manusia berhimpun untuk menolong kamu, maka sesungguhnya seluruh manusia tidak dapat memberi faedah kepada kamu. Sesungguhnya telah ditakdirkan oleh Allah bagi kamu. Dan jika dihimpunkan mereka untuk memberikan mudarat kepada kamu, nescaya tiada mampu mereka itu memberikan mudarat kepada kamu, melainkan dengan sesuatu jika ianya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diangkatnya kalam-kalam dan telah keringnya tulisan-tulisan. Inilah tiga hadis ataupun tiga perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama, Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas, peliharalah Allah, nescaya Allah akan memelihara kamu. Peliharalah Allah, nescaya Allah berada di hadapan kamu. Yang kedua, Nabi berpesan, apabila minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Dan yang ketiga, Nabi berpesan kepada kita, kalau dihimpun seluruh manusia nak memberikan jahat ataupun memberikan mudarat kepada kamu, ianya tidak akan berlaku melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang akan kita bacakan pada malam ini tentang huraian dia. Bagaimanakah yang dikatakan Allah memelihara kita, dan bagaimanakah yang dikatakan bila kita jaga kalimah Allah, bila kita jaga peraturan Allah, dan Allah akan menjaga kita. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya ini satu hadis yang besar maksudnya, dan ia adalah asal dan umbi yang besar di dalam memeliharakan hak Allah dan berserah diri baginya, iaitu telah diberi ingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, peliharalah agama Allah, nescaya Allah akan memelihara kita. Maka hadisnya yang telah saya bacakan tadi, Nabi nak sebut kepada kita, kalau kita nak dipelihara oleh Allah, senang sahaja, peliharalah hukum hakam Allah Ta'ala. Bila pelihara hukum hakam Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan pelihara kita. Tuan-tuan ni duduk dalam kawasan denggi, jaga hukum Tuhan. Bila ada masyarakat tak jaga hukum Tuhan, semua orang boleh dapat penyakit denggi. Ustaz boleh dapat, Tok Imam boleh dapat, Cik Lokman boleh dapat,
Cik Zainon pun boleh kena. Yang mari semayang pun kena, yang mari tak semayang, yang tak semayang pun kena. Jadi kalau kita nak supaya Allah jaga kita, senang saja. Kata Nabi, jagalah hukum hakam Allah. Bila jaga hukum hakam Allah, nescaya Allah Ta'ala akan menjaga kita. Baik, hadisnya begini. An Ibni Abbas qala, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang juga merupakan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia masuk Islam dalam usia yang muda, dan Abdullah bin Abbas adalah seorang periwayat hadis, malah penafsir hadis, penafsir Al-Quran yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Abdullah bin Abbas, satu hari aku ni duduk bersama dengan Rasulullah di atas satu kenderaan binatang, dan aku duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan katanya ketika sama-sama duduk di atas kenderaan binatang tadi, Nabi berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam, wahai budak. Kenapa dipanggil wahai budak? Kerana pada masa itu Abdullah bin Abbas baru berusia 9 tahun. Nabi kata, wahai budak, aku mau mengajar kepada kamu dengan satu ajaran, dengan satu perkara, beberapa perkataan, beberapa kalimah. Pertama kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, nescaya Allah akan memelihara akan dikau. Nombor satu Nabi sebut, jaga Allah, Allah pasti jaga kamu. Jangan takut, jangan bimbang. Bila kita jaga halal, bila kita jaga perkara haram, Allah akan jaga kita. Saya ni tuan-tuan, macam-macam benda saya jumpa dalam sehari-harian saya. Baru ni saya dapat ugutan untuk bunuh. Susah jadi penceramah. Orang ugut nak bunuh, orang ugut nak simbah asid. Dia kata, kalau hang datang Ipoh, kalau hang datang Kuala Lumpur, jaga hang, aku tunggu hang di Kuala Lumpur. Tak tahu nak tengok siapa dia nak simbah cuka ni, saya tak tengok juga. Dahsyat tuan-tuan. Jadi ustaz pun orang benci. Payah tuan-tuan. Lepas ni saya jual tiket Bike Express senang. Jual tiket Bike Express pun orang marah juga. Kalau tiket dah beli, bas tak ada, orang marah juga. Apa benda yang tak marah? Jadi ada orang datang ugut, bukan dengan telefon, siap datang rumah lagi. Jaga hang. Hang datang KL, cacat muka hang. Jadi yang mana ada handphone ni, ambil lah gambar siap-siap. Sementara muka tengah segak. Satgi dah disimbah cuka, tak ada muka macam ni lah. Susah tuan-tuan nak mengajar orang ni, nak bagi orang faham tentang Islam, nak selesaikan masalah orang. Bukan semua orang suka ya, jadi payah. Adakah saya takut? Adakah saya bimbang? Tak bimbang, tak takut. Pasal apa? Dia kata dua benda yang dia nak cederakan saya. Yang pertama, muka saya. Yang kedua, tangan. Dia kata, dalam ramai-ramai orang yang bersalam dengan kamu, aku ada di tengah-tengah dia. Aku bubuh pisau, aku salam dengan kamu. Masya Allah. Hari ni tak mau salam. Tuan-tuan jangan salam, takut. Adakah kita nak takut? Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis ni, tak payah takut. Selagi mana saya kata benda halal itu halal, selagi mana benda itu haram dan saya kata haram, saya tak ubah halal menjadi haram, haram menjadi halal, maka jangan bimbang, Allah pelihara. Yang kita kena bimbang ialah benda halal kita kata haram, benda haram kita kata halal, maka pada masa itu Allah takkan memelihara kita. Selagi mana kita berada pada prinsip yang benar, prinsip halal itu adalah halal, haram itu adalah haram, selesai masalah. Allah akan jaga kita. Ini satu benda yang penting yang Nabi sebut kepada kita, umbi ataupun dasar dalam kehidupan kita.
Sebab setiap hari kita akan diuji, setiap hari kita akan diberikan musibah, setiap hari peluang malapetaka akan boleh sampai kepada kita. Duduk saja-saja kena rompak, duduk saja-saja kena langgar, kadang-kadang kena curi, kadang-kadang kena pukul, kadang-kadang kena fitnah, kadang-kadang diuji dengan anak, kadang-kadang diuji dengan suami, ada orang yang diuji dengan isteri. Kita hidup dalam keadaan sentiasa ada risiko. Maka kalau kita nak Allah pelihara kita, jawapan dia senang saja. Tolong pelihara hukum hakam yang telah disebutkan oleh agama kita. Yang mana haram, kita kata haram. Yang mana halal, kita buat. Selagi mana tuan-tuan pegang dua prinsip ini, tuan-tuan jangan bimbang. Allah pasti menolong kita, Allah pasti menjaga kita. Yakni kata Allah, kata Nabi, akan dipelihara oleh kamu agama kamu daripada sia-sia dan bertukar ganti. Yang pertama, bila kita jaga Allah, apa yang Allah jaga? Yang pertama katanya, Allah akan menjaga agama kita. Agama kita tidak akan menjadi agama yang sia-sia dan tidak bertukar-tukar ganti. Baru ni kita baca dalam laporan di Indonesia, seorang bapa membuat kenduri kahwin pada anaknya yang memeluk agama Kristian. Anak dia Islam, dia pun Islam, anak perempuan dia kahwin dengan DJ, dengan juruhebah radio televisyen Indonesia. Dan juruhebah televisyen ini pula ialah orang Kristian. Maka bapa dia benarkan anak dia masuk Kristian dan kahwin dengan orang Kristian, dan lebih malang lagi bapa dia mengadakan majlis kenduri kahwin di rumah dia. Bila orang tanya kepada bapa dia, kenapa benarkan anak murtad? Bapa dia jawab, ya kalau itu sudah jodohnya. Bapa je boleh cakap begitu. Yang pentingnya ialah kebahagiaan anak saya. Habis tu kamu kenapa buat kenduri meraihkan anak kamu murtad? Ya, tugas saya sebagai bapa melaksanakan tanggungjawab saya mengadakan majlis perkahwinan. Masya Allah. Ya mana? Ni, oh kena dekat balik. Jadi ada orang yang dia sebut, dia kata dia buat kenduri itu sebab tanggungjawab dia sebagai bapa. Dan orang kampung pula datang mari makan kenduri dia. Seluruh kampung datang makan kenduri orang murtad. Bila ditanya pada orang kampung, kenapa kamu datang meraihkan? Ya, ini rezeki. Rezeki tidak harus ditolak. Tuan-tuan bayangkan. Yang bapa kata ini jodoh, yang orang kampung kata ini rezeki. Apa jadi pada negara kita? Apa jadi pada negara sahabat kita? Ada Allah pelihara mereka, ada Allah jaga negara mereka. Kadang kalau baik, baik sangat. Kalau lagunya bagus, bagus sangat. Ingat mati, ingat sakit, bagus lagunya. Tapi bila marinya porno, Peter Pan, lain pula dia. Kalau yang baik, baik benar. Kalau yang jahat, Peter Pan. Ini yang jadi masalah kepada kita. Bila kita tidak menjaga agama Allah, maka Allah tidak akan memelihara wilayah kita, negara kita. Jadi kita bimbang tuan-tuan. Agama kita nombor satu akan mudah bertukar ganti apabila kita tidak menjaga kalimah Allah. Hari ini anak-anak kita, cara hidup anak-anak kita bagaimana? Tuan-tuan tak bimbangkah? Kalau kita mati, anak kita ni agama apa? Kekal dalam agama apa? Dalam keadaan sistem sekolah, dalam sistem pendidikan, dalam sistem bermasyarakat, dalam keadaan hiburan yang melampau-lampau, tidakkah mustahil atau tidak mustahil anak kita pada satu hari akan bertukar agamanya? Kalau tidak bertukar agama Islam pun kadang-kadang bertukar cara hidupnya. Cara hidupnya sudah cara hidup yang bukan lagi Islam, walaupun namanya adalah nama Islam. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidak tinggal Islam melainkan nama saja. Sebab apa jadi macam itu? Sebab agama Allah tak dijaga, perintah Allah tak dijaga. Yang kedua,
dikatakan kepada kita, apabila kamu memeliharakan kewajipan dan memeliharakan segala benda yang diharamkan kepada kamu, maka Allah Ta'ala akan menghantarkan kamu. Di sekeliling kamu ada beberapa malaikat, di belakang kamu, di hadapan kamu, mereka akan memelihara kamu dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila kita menjaga agama Allah, menjaga hukum hakam Allah, malaikat, kata Nabi, akan duduk bersekeliling dengan kita. Malaikat duduk sekeliling. Tuan-tuan tak mau duduk malaikat depan, belakang, kiri, kanan? Malaikat akan duduk dengan kita, dengan sebab kita jaga agama Allah. Biarlah tinggal kereta jauh-jauh, tak apa, malaikat jaga. Saya parking kereta nun sejauh mata memandang. Takut tak? Tak takut. Allah jaga, malaikat jaga. Sebab apa? Sebab selagi mana yang haram kita kata haram, yang halal kita kata halal, Allah pelihara. Tuan-tuan jangan takut. Tuan-tuan sekarang tinggalkan rumah, hati berdebar-debar, rumah aku masuk pencuri gamak dia. Tuan-tuan jangan bimbang. Selagi mana dalam rumah tuan-tuan tak ada benda haram, tuan-tuan tidak bawa masuk benda haram dalam rumah tuan-tuan, tuan-tuan tidak mengerjakan benda yang haram dalam rumah tuan-tuan, sebaliknya tuan-tuan junjung perintah Allah dalam rumah tuan-tuan, malaikat jaga tuan-tuan. Malaikat jaga rumah kita. Sebab itu tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga, pastikan benda haram tidak dibawa masuk dalam rumah kita. Setiap dinding, bata, simen, kayu, bumbung, alang, siling dan sebagainya dibina daripada benda-benda yang halal. Allah pelihara kita. Apa tuan-tuan takut? Tak payah takut. Benda yang ada, benda tak betul dalam rumah kita, itulah yang menarik orang lihat untuk masuk dalam rumah kita. Kalau rumah kita dibina daripada duit yang halal, bersih daripada riba, dan rumah tu pula digunakan, dijadikan sebagai rumah untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, malaikat jaga. Siapa surau kita? Berapa banyak surau-surau dan masjid-masjid tuan-tuan yang saya pergi, yang Allah Ta'ala pelihara, yang malaikat jaga. Ada surau yang saya pergi yang orang nak bakar, surau 2 tingkat, kayu. Orang nak bakar, orang dah bakar dah tangga dia, tangga naik ke atas tu orang bakar. Elok orang bakar, orang nampak, tak sempat terbakar surau, terbakar bahagian minyak saja. Allah jaga dia, Allah jaga surau. Ada masjid yang saya pernah pergi, pencuri tak tahu jalan nak keluar. Dia curi barangan dalam masjid, dia nak keluar, dia tak tahu pintu mana yang harus dia keluar, dia tak nampak pintu. Akhirnya bila sampai subuh datang, Tok Bila sampai, Tok Siak sampai, dia menangis minta tolong sempahkan dia, sebab dia tak boleh keluar daripada masjid. Siapa yang jaga benda-benda ini? Malaikat. Sampai bila? Sampai tahap mana Allah Ta'ala nak jaga kita, Ustaz? Semakin kuat kita menjaga agama Allah, semakin kuat Allah pelihara kita. Sebab itu tuan-tuan tak perlu susah hati kalau orang fitnah tuan-tuan. Kalau orang hentam tuan-tuan, kalau orang tibai tuan-tuan, kalau orang kutuk tuan-tuan, tuan-tuan tak perlu susah hati. Tuan-tuan hanya perlu senyum sahaja. Tuan-tuan buka dalam laman web Al-Barakah, laman web sekolah saya ni, macam-macam orang tibai, hentam macam-macam. Hantam saya lalabu. Ada terjejas apa-apa pada saya? Tak terjejas. Orang kutuk saya, apko. Ustaz Kazim tu amko, amno apko. Masa bila yang saya masuk amno? On tibai saya. Ada saya terjejas? Tak ada apa. Saya relax saja. Bila saya bawa Darwisha baca Quran di Masjid Ar-Ridwan 2 bulan 3 bulan lepas, Darwisha terlupa ayat. Saya sambung, saya kata min qabli. Darwisha kata, Ustaz, min tu dengung lah. Dia lupa ayat, saya tegur ke dia, min qabl. Dia kata, Ustaz, min tu dengung. Mak kata, betul lah dengung, tapi pasal hang tu lupa. Bila kita lupa, kita ingatkanlah. Tuan-tuan, kalau tu imam lupa, kalau tu imam lupa, wala ana abidum ma abadtum wala antum abidu wala ana. Tuan-tuan nak baca dengung ke? Tak jumpa lakum dinukum. Tuan-tuan nak tegur lagu mana?
Tuan-tuan nak tegak lagu mana? Tak boleh tegak biasa aje lah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin. Itu cara tegur dia. Ada tuan-tuan tegur anna lahum, nak kena penyepak tuan. Tegurnya bagi ingat je lah, anna lahum jannatin tajri. Kita nak menegur di belakang gitu lah. Mana boleh tegur anna lahum tu suruh Ustaz Anwar lah tegur. Dia boleh kata tengok Ustaz malu je, budak kecil tegur Ustaz salah. Bodoh betul ni. Dia tibainya yang bukan-bukan. Ada saya terkesan, tidak terkesan. Ada penceramah yang datang di surau tuan-tuan, pimpinan, dia kata Ustaz Kazim UMNO. Ada saya terkesan, saya tak terkesan. Lantaklah saya UMNO kepah pun. Yang masuk neraka saya, yang rusuh hati saya. Takkan saya nak membiarkan diri saya masuk neraka? Saya UMNO ke, saya PAS ke, saya DAP ke, saya bercakap halal itu adalah halal, haram itu adalah haram. Kalau saya PAS sekalipun, saya kata halal itu haram, haram itu halal, tetap saya salah walaupun saya PAS. Dia tidak dinilai PAS UMNO ataupun tidak. Yang dinilai kamu cakap tak hukum Allah Ta'ala, kamu tegur tak untuk bercakap tentang hukum Allah Ta'ala. Saya menjaga kalimah Allah, saya menjaga hukum Allah. Jangan bimbang, jalan tuan-tuan. Ini yang kita kena faham, kedudukan kita itu. Politik merupakan satu adat, satu wadah dalam perjuangan. Tetapi bukan bermakna bila kita menyertai mana-mana politik kita selamat bila berada dalam kubur. Kita selamat bila kita berada di hari kiamat. Yang menentukan selamat ataupun tidak 4 benda. Pertama, takwa, ilmu, amal dan jihad. Kalau 4 benda ni betul, selamat kita. Kalau takwa tidak ada, kamu duduk dalam jemaah Islam sekalipun, tikam nombor tiap-tiap hari, tak selamat kamu. Dia bukan letak kepada bendera yang kita bawa, dia bukan letak kepada parti yang kita pegang. Yang diletakkan ialah apa? Takwa, amalan, ilmu dan jihad. Kalau kita berada dalam parti Islam sekalipun, tidak betul amalan, tetap ditolak. Ini yang kita kena faham. 4 perkara ini yang kita kena jaga. Yang pertama, takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Di manapun kamu, siapapun kamu, jaga Allah, takut kepada Allah, Allah jaga kamu. Yang kedua, kata Nabi, benda yang kamu kena jaga ialah amalan kamu. Ni yang kita duk sebut Isra' dan Mi'raj ni. Tuan-tuan duk sebut buruk itu apa? Kenapa Nabi hijrah? Kenapa Nabi Isra' Mi'raj waktu malam? Kenapa Nabi ketika Isra' dan Mi'raj dibawa oleh Jibril sebagai guru pembimbingnya? Kenapa Nabi Muhammad naik buruk sebagai satu kenderaan menuju kepada Allah? Ini semuanya mempunyai kaitan. 4 benda dalam Isra' dan Mi'raj. Yang pertama malam, yang keduanya kenderaan, yang ketiganya guru, yang keempatnya hati. 4 benda ini adalah asas dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang pertama malam. Malam itu apa? Kegunaannya untuk beribadah kepada Allah. Masa mesti ada, waktu yang paling sesuai menuju kepada Allah, mengingati Allah, nombor 1 malam. Yang kedua, hati. Sebab itulah Nabi dibersihkan hati dia sebelum naik ke langit. Nak menuju kepada Allah, nak pergi kepada Allah. Kita sekarang ni semua nak pergi kepada Allah, hati mesti bersih. Yang pertama, waktu ibadat, masa ibadat. Yang keduanya ialah hati. Kalau saya pakai serban besar, jubah hitam, janggut panjang sampai ke pusat, hati buruk, busuk, nak buat apa? Nak buat apa tuan-tuan? Biar dia semayang pakai seluar jin, pakai baju t-shirt saja, tapi hati bersih, Allah tetap terima dia. Daripada saya ni sebesar serban, besar bakui serban saya, hati busuk, pandang buruk pada orang, Tuhan tolak. Sebab tu Nabi Muhammad dibersihkan hati dia bukan setakat sekali, 4 kali dibersihkan hati Nabi Muhammad. Kalau Nabi pun dibersihkan 4 kali sepanjang hidup Nabi, kita pula berapa kali dibersihkan? Fikir-fikirkan. Yang ketiganya ialah buruk, dibawa naik ke langit dengan buruk. Buruk itu gambaran nak menuju kepada Allah dengan amalan.
Amalan mesti betul, amalan mesti ikhlas, amalan mesti bertepatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempatnya apa benda? Mesti ada pembimbing. Sebab tu Nabi Muhammad dia tak pergi seorang-seorang ke langit, dia dibimbing oleh Jibril alaihissalam. Maka kita nak menuju kepada Allah pun ada pembimbing kita, ada guru kita. Kena cari balik, kaji balik guru yang kita ada ini. Bolehkah guru yang membimbing kita untuk menuju kepada Allah dengan jalan yang benar? Adakah guru kita Ayah Pin bin Ayah Pan? Diakah guru kita? Kahar itukah guru kita? Siapa guru kita? Guru Yahya. Ini yang kena fikirkan. Guru yang boleh bimbing kita, yang boleh cerita betul-betul ini halal, ini haram, ini telok. Guru yang boleh bimbing kita ada 3. Ada 3 guru yang dikatakan mursyid. Ada 3. Yang pertama, bila kita belajar dengan dia, bila kita mengaji dengan dia, bila kita berguru dengan dia, dulu kita orang yang kedekut, dulu kita orang yang taidun masin, kedekut kiamat. Dulu kita adalah orang yang sangat berkira bila nak bersedekah. Selepas kita belajar dengan dia, kita menjadi seorang yang sangat pemurah, orang yang tak berkira, orang yang tak kedekut. Itu adalah mursyid. Itu guru mursyid. Salah seorang guru mursyid yang saya pernah jumpa ialah Ustazah Murni binti Sarawak. Dia cukup mursyid. Bayangkan Haji Bakhil yang begitu kedekut, dia boleh ubah daripada Haji Bakhil jadi lebih yang bagus. Itu guru mursyid. Bayangkan cikgu laki-laki datang minta pada Haji Bakhil, dia bagi RM1 je. RM1 saja Tuan Haji. Budak-budak tidak boleh ambil duit banyak-banyak, nampak? RM1 saja. Tetapi bila Cikgu Murni datang, RM2,000 dia bagi. Ini RM2,000 sumbangan dari Haji Bakhil, nampak? Cikgu mursyid tu, Murni tu. Tuan-tuan, kalau belajar dengan seorang guru, guru tu ubah tuan-tuan menjadi seorang yang pemurah, maka guru itu adalah guru mursyid. Nombor 2, guru mursyid itu siapa? Sebelum tuan-tuan belajar dengan dia, tuan-tuan adalah seorang yang sangat cabul mulutnya. Selepas belajar dengan dia, mulut tuan-tuan baik je. Tuan-tuan tak cakap pun benda yang kotor-kotor. Tuan-tuan tak ada maki orang. Tuan-tuan jadi seorang yang sangat sopan santun di dalam berbicara. Maka tuan-tuan telah mendapat seorang guru yang mursyid. Yang ketiga, guru yang mursyid. Selepas tuan-tuan belajar dengan dia, tuan-tuan lebih berakhlak, tuan-tuan lebih bersopan, tuan-tuan sangat baik akhlak tuan-tuan. Ahsanuhum akhlaqan. Tuan-tuan sangat baik akhlak tuan-tuan. Seorang yang penyabar, tidak marah, orang yang sangat toleransi, seorang yang sangat terbuka pemikirannya, bersopan santun, lemah lembut. Daripada kasar menjadi seorang yang bersopan, guru tuan-tuan adalah guru mursyid. Tetapi selepas tuan-tuan belajar, makin kedekut tuan-tuan buat. Lepas belajar dengan dia, makin banyak maki pula. Lepas belajar dengan dia, kerja nak tumbuk orang aja. Guru tu bukan mursyid, dia mursyad. Jauh tu tuan-tuan. Ini benda akan saya ulas pagi besok. 4 perkara ini pagi besok. Pagi malam ni kita nak cerita bab ni dulu. 4 benda yang saya sebutkan tadi: takwa, amal, ilmu dan jihad, yang menentukan baik dan buruk kita. Takwa, amalan, ilmu dan jihad. Kalau kita berada di mana-mana pun kita tidak ada ilmu, tetap Allah tidak pelihara kita, tetap Allah tidak jaga kita, dan tetap Allah tolak amalan kita sebab kita buat tanpa ilmu. Ada orang hari ni puasa sunat Isra' Mi'raj. Saya pun heran, mana dapat Isra' Mi'raj? Ustaz, ya makcik puasa hari ni boleh ke Ustaz? Puasa apa? Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ada puasa ke? Dia sempena. Mana ada makcik puasa sunat Isra' Mi'raj? Saya tak tahu lah. Saya jahil, mungkin saya tak sampai lagi kot. Tak ada. Kita ni asal sempena puasa, asal puasa sempena. Besok hari kemerdekaan pun puasa juga. Mana yang Nabi puasa, puasalah. Mana Nabi kata tak ada, tak ada lah. Kalau nak puasa juga hari ni, besok kena ada kawan.
Saya kata makcik, kalau makcik nak teruskan puasa, puasalah hari ni makcik. Cuma pastikan besok hari Ahad makcik kena puasa juga. Besok kenduri banyak, kata dia. Hari Ahad tak dapatlah nak puasa. Hei, susah betul lah tuan-tuan. Kita nak buat mengkajilah dulu. Itu yang pentingnya, yang ada ilmu. Ni tuan-tuan, saya tengok ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Dah dekat-dekat dengan Ramadan dah kita ni. Seronok dah kita Ramadan. Bila sampai je Ramadan, dia start nak bergaduh dah. Inilah masalah kita ni. Kalau masjid tuan-tuan, surah tuan-tuan nak bergaduh di antara 20 dengan 8, tutuplah masjid ni. Habis sembahyang Isyak, seorang nak 8, seorang nak 20. Separuh nak 8, separuh nak 20. Dah nak bertumbuk dah. Cik Zainal tolong tutup surau balik. Sembahyang di rumah-rumah masing-masing. Sebab sembahyang tarawih adalah sunat, menjaga perpaduan adalah wajib. Yang nak buat benda sunat sampai buang benda wajib pasal apa? Sekarang balik kamu semua sembahyang di rumah. 8 pun buat, 20 pulang pada kamu lah. Tetapi jangan sampai bergaduh. Bergaduh itu haram, berpecah belah itu haram. Menjaga kewajipan itu adalah wajib. Menjaga silaturahim adalah wajib. Sembahyang tarawih sunat. Yang kamu nak buat benda sunat sampai bergaduh, siapa suruh? Ni yang dia tak faham ilmu tu. Nak bergaduh-gaduh tak habis-habis. Tak habis-habis lagi masalah bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan, 3 bulan berturut-turut nak puasa. Apa yang kita nak bergaduh? Puasalah. Jangan anggap wajib, sudah. Kalau mampu puasa, tak mampu buka. Kalau kenduri kahwin, buka. Kalau tak nak buka ustaz, pergi terus makan. Tengok orang makan sudah. Jemputlah makan hajah, puasa. Ya Allah. Tak nak makan ke? Tak nak. Ambil pahala datang, sudahlah, kata dia. Buat apa yang kita nak bergaduh? Benda khilaf. Benda khilaf tak payah bergaduh. Ada dalil kata boleh buat, ada dalil kata tak payah buat. Bila ada khilaf macam ni, tuan-tuan nak ambil mana satu pun boleh. Jangan duk kutuk, jangan duk hentam orang sudah. Yang pentingnya menjaga perkataan, menjaga hukum Allah Ta'ala. Selagi mana kita menjaga hukum Allah Ta'ala, insya-Allah tuan-tuan. Sebab itu minggu lepas saya ada ceramah di Sungai Plek. Nama pun Sungai Plek tu, di Sepang. Seronok tuan-tuan ceramah di Sungai Plek. Sebab kapal terbang banyak. Kejap turun, kejap landing, kejap naik, kejap landing. Seronok tuan-tuan ceramah di Sungai Plek. Bila saya ceramah di Sungai Plek, saya pergi ceramah di Manjung pula pagi besoknya. Sampai dari Manjung pukul 4 suku pagi. Habis ceramah di Sungai Plek pukul 11 malam. Sampai ke Manjung 4 suku pagi. Terus tak tidur, tengok Ghana lawan Paraguay. Menyesal tengok tak menang-menang Ghana. Sepak penalti pun tak gol, leceh betul. Menyesal tengok tuan-tuan. Saya balik ceramah di Setiawan pukul 2 sampai di rumah di Ipoh. Orang rumah kata, ustaz tak payahlah ceramah, berhentilah. Saya kata apa hal pula? Semalam orang telefon, dia kata kalau ustaz pergi ceramah dia nak simbah cuka, dia nak simbah asid, janganlah pergi. Tak payahlah, letak jawatan sebagai penceramah. Saya kata saya nak kerja apa? Apa saya boleh buat? Kerja apa yang orang tak marah? Kerja cikgu, mak pak marah. Kerja GRO, polis marah. Susah tuan-tuan, tuan-tuan ingat senang ke? Semua kerja orang marah, tuan-tuan tahu tak? Kerja JKR orang marah, kerja kaunter orang marah, kerja JPJ Along marah, tonton marah. Apa benda yang tak orang marahnya? Kerja YB pengundi marah. Apa benda yang tak marahnya tuan-tuan? Kerja ustaz orang marah tu normal. Saya kata dekat dia, kalau orang tu telefon lagi, suruh dia datang. Apa hal nak tunggu sampai Kuala Lumpur? Datanglah ke Ipoh. Kalau udah nak simbah cuka sangat, datang ke Ipoh lah. Besok paginya hari Ahad tu, dia datang sungguh tuan-tuan. Yang kita gurau-gurau aja. Kita pun bukan berani sangat pun. Dia datang sungguh ke rumah kita. Masya Allah, hebat, berani tuan-tuan. Ini dipanggil yatajabbar, orang yang berani mati ini tuan-tuan. Samsing Kampung Dusun. Dia sampai 2 jam, 2.30 sampai pukul 4.30. 2 jam duduk di rumah dia. Marah menor dia dengan saya. Sebab isteri dia datang jumpa saya beberapa bulan yang lepas.
Oh, patut dia marah lah Ustaz ngorak bini dia. Dengarlah cerita sampai habis dulu. Ini pandai-pandai nuduh ni. Isteri dia kena pukul, isteri dia kena sepak, isteri dia kena terajang tiap-tiap hari selama berbelas tahun. Sampailah isteri dia tak tahan bila suami dia nak simbah cuka juga. Hai, banyak benar cuka rumah dia. Saya nak kena cuka, isteri dia pun nak dicukanya. Jadi saya bila tengok keadaan macam itu, saya kata akak ni saya tak boleh tolonglah akak pergi ke pejabat agama tempat akak minta cerai lah. Kalau dah kena seksa macam ni, buat apa lagi kahwin? Asal isteri dia pun pergi. Pergi bila pergi tu nak bercerai. Bila nak bercerai tu yang suami dia marah tu, kamulah punca perceraian aku, kata dia. Ini dia tuan-tuan. Allah, saya nak takut ke? Tak ada takut. Jadi duduk kawasan ni juga. Saya tak takut langsung tuan-tuan. Tak sabirin ke mustaqim tak tahu. Tak payah kita takut. Selagi mana kita berpegang kepada agama Allah, selagi mana kita berpegang pada perintah Allah, tak payah takut. Allah pelihara. Saya yakin sungguh-sungguh dengan benda ini. Saya yakin sangat-sangat dengan benda ini tuan-tuan. Sebab itu pada malam ni, saya kalau tuan-tuan perasan sejak 2-3 bulan yang lepas, saya banyak bagi pada tuan-tuan rahsia-rahsia, petua-petua, macam-macam saya bagi rahsia pada tuan-tuan. Saya rasa nak bagi malam ni, tapi borang kertas tertinggal pula. Besoklah saya bagi. Satu ayat yang saya amal sudah berbelas-belas tahun. Orang fitnah pada saya, orang hentam saya, orang boikot saya, orang tuduh macam-macam pada saya. Saya tak jadi apa tuan-tuan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kekuatan. Saya kena santau beberapa kali, 4 kali saya kena santau. Saya hampir-hampir hilang ingatan dalam sebulan. Tak ingat Quran, lupa habis tuan-tuan. Macam-macam orang uji, orang buat. Tapi Allah Ta'ala bagi kekuatan. Jadi insya-Allah pada pagi besok saya akan bagi pada tuan-tuan. Lepas tuan-tuan gotong royong, pergilah ke Masjid Al-Hidayah Taman Melawati tu. Saya akan bagikan pada tuan-tuan satu ayat. Saya pun dah perasan benda ni lama dah. Dalam 2-3 bulan ni saya duk perasan. Saya duk buka rahsia saya. Saya duk buka amalan saya. Sepatutnya amalan-amalan ni untuk saya, tidak simpan tak? Bekal untuk saya. Tapi saya rasa saya nak bagi pada tuan-tuan. Mungkin dah rasa tak lama gamaknya Cik Lokman. Ya, dah lama dah kot. Dah hidup lama dah kot. Jadi sebelum saya mati ni saya bagilah tuan-tuan. Ya, saya bagi pada tuan-tuan, tuan-tuan amalkan ini. Kalau orang boikot tuan-tuan, kalau orang benci pada tuan-tuan, kalau orang tak suka dengan tuan-tuan, kalau orang tuduh tuan-tuan macam-macam, tuan-tuan baca ayat-ayat ini, tuan-tuan akan diberikan kekuatan oleh Allah. Sebaliknya orang yang hentam tuan-tuan, orang yang tibai tuan-tuan pula diberikan kesusahan. Susah hati diberikan azab. Itu rahsia saya. Orang tanya pada saya, ustaz, orang boikot ustaz pun ramai juga orang mengaji dengan ustaz. Dalam orang duk tibai sekolah ustaz pun, sekolah ustaz makin maju nampak kan? Tak ada terjejas apa pun. Jadi insya-Allah petua kita dua je. Pertama, halal kata halal, haram kata haram. Cakap. Saya bukan kaki bodek. Saya bukan kaki bodek. Saya cakap benda halal. Saya jumpa dengan satu menteri besar, saya kata, Datuk Seri, judi bola tu haram. Datuk Seri sebagai orang yang boleh bercakap, tolong bantah. Kalau Datuk Seri setuju benda ini, nanti Allah tarik balik nikmat, Allah angkat nikmat, Allah bagi azab. Tak berbaloi dengan lesen judi bola tu. Hari Ahad saya jumpa dia, hari Selasa dia keluarkan kenyataan dalam paper, negeri dia tak sokong dengan judi bola. Saya bercakap. Bukan saya pergi jumpa, saya kipah dia, saya akonkan dia, saya jack dia, tidak. Saya pergi cakap tuan-tuan. Tapi setengah orang dia tak faham. Dia tengok bila kita bercakap, tu nampak. Nampak muncung 4 jengkai muka. Ni tak reti dalam bidang dakwah. Saya boleh bercakap pada tuan-tuan judi bola tu haram, tapi tuan-tuan boleh buat apa? Kalau saya cakap judi bola tu haram, tuan-tuan boleh buat apa? Tapi kalau saya bercakap pada orangnya, lagi senang. Saya bercakap ramai-ramai. Saya kata, Datuk, Datin, kita tak boleh bersalam laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Haram bersalam. Tak boleh. Daripada kita bersalam dengan perempuan yang bukan mahram,
berdosa. Lebih baik kita bersalam dengan babi. Peluk babi tak berdosa. Kalau depan sana ada lori babi terbalik, tak apa, tuan-tuan peluk lah. Angkat seekor-seekor ke tepi. Tengah duk angkat, isteri kata, abang comel gila. Lantak lah tuan-tuan, tak berdosa pun. Tetapi kalau saja-saja pergi bersalam, haram. Melainkan kalau dia jatuh, dia darurah, dia sakit, bolehlah pegang dia. Jangan bila dia dah lemah dalam sungai, tuan-tuan tak tolong. Satu budak perempuan lemah dalam sungai, tolong tenggelam timbul. Tuan-tuan kata haram. Bomba je datang ambil sejam lepas itu. Tak payahlah. Masa itu darurah, tolonglah. Tetapi kalau melawat dalam kampung, pergi resmi mesyuarat, berjumpa saja-saja bersalam, haram. Tapi kita tak boleh cakap direct, kita cakap jauh. Saya kata datuk-datuk, kita kalau bersalam dengan sepupu yang boleh kita kahwin, haram. Sepupu tu kita boleh kahwin, walaupun satu datuk, tapi haram kita salam, boleh kahwin. Begitu juga dengan anak perempuan yang sepupu. Sepupu ada anak perempuan. Anak perempuan sepupu dengan kita haram. Saya ada kakak ipar. Kakak ipar dengan saya haram salam. Saya tak boleh tengok dia, rambut dia saya tak boleh tengok. Kalau kakak ipar saya ada anak perempuan, saya haram salam. Sebab kami boleh kahwin. Kalau dengan sepupu tak boleh salam, dengan kakak ipar tak boleh salam, dengan orang kampung, dengan orang bawahan lagi tak boleh salam. Dosa. Nak pergi cakap macam itu, kena kono ikut jauh-jauh. Bukan boleh cakap direct, oi bodoh, hampa salam tu pasal apa? Kepala bapak hampa. Dia ambil, dia katok kepala saya. Sebab ada ustaz yang rajin sebut kepala bapak. Ni ustaz apa? Sikit-sikit haram jadah, sikit-sikit kepala bapak. Mana ada Nabi pernah sebut kepala bapak? Kita yang menjunjung perintah Nabi, yang ikut perintah Nabi, tolong bercakap qaulun ma'ruf. Bila orang benci pada kita, orang tak datang majlis ilmu, siapa yang rugi? Kita juga yang akan rugi, kerana yang mengaji hanya kelompok yang sama, yang datang menuntut ilmu hanya kelompok yang sama. Orang yang baru nak berjinak datang-datang kena maki, datang-datang kena maki. Mereka takkan datang dah. Baik mereka tengok mentor, lebih baik mereka tengok TV, tak ada siapa maki mereka. Asal datang surau maki, asal maki datang surau. Orang tak nak, orang nak belajar. Zaman kita sekarang ni, yang saya nampak tuan-tuan yang datang malam ni nak belajar, nak menuntut ilmu, bukan nak mendengar makian. Bila saya cakap dengan bahasa begitu, kalau kita dengan sepupu pun kita tak boleh salam, dengan orang lain lagi tak boleh salam, pakat duk hangguk. Dua yang berhormat datang jumpa saya, dia kata, ustaz, maknanya lepas ni kami tak boleh salam dah ustaz? Tak boleh lah, kami macam ni ustaz. Dulu kami jemput satu ustaz, ustaz tu kata boleh bersalam selagi mana tidak ada syahwat. Sebab tu kami salam, kami pegang cakap ustaz tu. Nampak tuan-tuan? Kalau saya tak pergi campur, kalau saya tak pergi mengajar, siapa yang nak mengajar pada mereka? Ustaz kepala bapak? Adakah ustaz kepala bapak tu boleh masuk dalam kuliah? Tak boleh. Sebab itu gunakan bahasa. Kalau kamu tak boleh pergi masuk tempat-tempat macam itu, janganlah kamu hentam saya yang pergi masuk ceramah. Kalau kita tak boleh buat kerja orang lain, maka jangan kita hentam orang lain yang boleh buat kerja itu. Ini kita tak boleh buat kerja itu, kita hentam orang yang buat kerja itu. Salahlah perbuatan begitu. Inilah punca kenapa Islam hari ini tak berkembang-kembang. Kenapa Islam hari ini berada pada kelompok orang yang sama saja? Kerana sifat hasad kita, kerana sifat dengki kita. Kita dah sebut Isra' Mi'raj setiap tahun. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj digambarkan pembalasan kepada orang yang hasad, pembalasan kepada orang yang dengki, diceritakan. Tetapi berapa banyak yang mengambil iktibar dan pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj? Mulut tetap cakap, mulut tetap maki orang. Kita dah sebut dipotong lidah dalam Isra' dan Mi'raj. Habis-habis ceramah Isra' Mi'raj ngumpat juga. Maknanya kita tak sampai. Cuba kita ambil pendekatan betul-betul. Sebab tu saya katakan tadi, kalau guru tu mursyid, dia takkan mengumpat, dia takkan maki. Dan insya-Allah anak buahnya, anak muridnya takkan mengumpat dan takkan maki. Saya kata pada satu ustaz, dia asal ceramah je sebut haram jadah. Haram jadah, haram jadah. Habis ceramah saya jumpa dia, jangan sebut haram jadah, tak elok. Nanti orang panggil hang haram jadah.
Betul tuan-tuan. Tunggu lagi setahun. Malam ni ustaz apa ceramah? Ustaz Haram Jadah. Nampak? Orang tak sebut dah nama dia. Orang sebut Haram Jadah. Sebab itulah tuan-tuan, jaga lidah elok-elok. Kan saya dah sebut pada tuan-tuan dulu, 4 benda ni kena jaga. Takwa dan akhlak. Yang membawa kita masuk syurga ada 2. Takwa dan akhlak. Yang membawa kita masuk syurga pun ada 2. Mulut dan kemaluan. Yang membawa kita ke neraka ada 2. Mulut dan kemaluan. Yang membawa kita ke syurga ada 2. Takwa dan akhlak. Yang membawa ke neraka ada 2. Mulut dan kemaluan. Jaga takwa, jaga akhlak, syurga. Tak jaga mulut, tak jaga kemaluan, neraka. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan ceramah kita pada malam ini memberikan manfaat kepada tuan-tuan. Hadis ini memberikan kepada kita satu pengajaran. Jagalah hukum Allah. InsyaAllah Allah jaga tuan-tuan. Allah jaga. Saya dah kata dah pada tuan-tuan tadi, Allah jaga sungguh-sungguh. Saya tak mau sebut, tapi saya nak terpaksa saya sebut. Macam mana sampai tahap Allah jaga tu. Saya tak kata saya ni bagus. Saya cerita. Saya dulu saya ada 2 kereta. Satu Iswara, satu Wira. Saya start enjin dua-dua. Nak panaskan enjin. Saya naik Wira pergi ceramah di Batu Kurau, Taiping. Ipoh ke Taiping, Batu Kurau, Taiping. Saya tutup enjin Iswara. Saya pun jalan sampai ke Taiping. Saya habis ceramah di Batu Kurau, ada ceramah petang di Kemunting. Isteri saya telefon, mana kunci Iswara? Saya kata ada lah tu atas meja tu. Kan tadi start. Tak ada pun. Pergi cari lagi. 15 minit dia telefon balik. Tak ada pun. Baru saya teringat, saya bubuh kunci tu atas bumbung kereta saya. Daripada Ipoh sampai Batu Kurau, sampai ke Kemunting, kunci tu masih ada di situ. Sebab tu tuan-tuan, saya katakan pada tuan-tuan, saya yakin sungguh-sungguh dengan hadis ni. Allah pelihara sungguh. Tak logik dia akal tuan-tuan. Naik bukit, turun bukit, masuk terowong, turun simpang 3 beradik lagi. Tiba-tiba tak jatuh kunci kereta, duduk tetap. Masya Allah. Ustaz bogam, iyalah bogam. Pandailah bogam. Allah Ta'ala tolong tuan-tuan. Saya tak mau cerita banyak-banyak pengalaman. Sekali tuan-tuan kata saya riak dan ujub. Tapi bila saya baca hadis ni, bila saya amalkan ayat yang saya akan bacakan pagi besok pada tuan-tuan, dan yang paling penting sekali, halal adalah halal, haram adalah haram, saya tetap berpegang dengan kalimah Allah, saya tetap berpegang dengan hukum Allah, baru saya merasa nikmatnya Allah jaga. Setakat inilah. Setakat ini. Rumah saya dah 3 kali orang masuk rumah. Alhamdulillah, orang tak boleh masuk. Cubaan nak masuk 3 kali, Allah pelihara tuan-tuan. Sebab tu saya tetap mengatakan bahawa yang halal itu halal, yang haram itu haram. InsyaAllah selagi saya pegang benda itu, selagi itulah Allah akan jaga. Jadi saya minta pada tuan-tuan, jagalah hukum. Isra' Mi'raj ni, jagalah hukum. Setiap apa yang kita buat, pembalasan pasti sampai. Setiap buruk dan jahat, baik dan mulia yang kita buat, balasan mesti sampai. Jadi saya minta pada tuan-tuan, yang pertama, tolong jaga mulut. Jangan ngumpat orang. Jangan fitnah orang. Jangan maki orang. Jangan ngutuk orang. Sebab Nabi kata, di antara manusia yang paling celaka ialah manusia yang masuk bulan Ramadan, dan bila keluar daripada Ramadan, Allah tak ampunkan dosa dia. Dia masuk dalam bulan Ramadan, dia berenang dalam bulan Ramadan, dia berpuasa dalam bulan Ramadan, dia qiyamulai tarawih dalam bulan Ramadan. Bila keluar daripada Ramadan, Allah tak ampun dosa dia. Orang itulah paling celaka. Pak siapa paling celaka? Kerana Allah tak ampunkan dosa dia. Kenapa Allah tak ampunkan dosa dia? Kerana mulut. Ngumpat, maki, memfitnah, mengata pada orang, dan bercakap tanpa mengetahui keadaan sesuatu. Jadi sempena bulan Ramadan yang hampir ni, kita buat tekad, aku tak nak ngumpat orang, aku tak nak ngutuk-ngutuk orang, aku tak nak fitnah pada orang, aku nak jaga betul mulut aku. Bukan setakat perut aku yang puasa, mulut dan lidahku juga berpuasa. Mudah-mudahan Allah pelihara ibadat aku, dan bila keluar daripada bulan Ramadan, aku keluar macam manusia yang baru dilahirkan, tidak ada dosa,
tidak ada maksiat yang aku buat. Kita ada satu lagi program forum perdana di Masjid Ar-Ridwan 9 suku malam. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Sekadar ini sahajalah tuan-tuan ceramah kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الإسلام لنا دين وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعدنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سدودنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول